Pada pendengaran masyarakat hari ini, sememangnya diakui bahawa tabiat merokok sudah menjadi sebati dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Hal ini amat sukar dibendung dalam kalangan para perokok tega kerana di dalam rokok terdapat sejenis dadah iaitu nikotin yang mengakibatkan ketagihan melampau. Peningkatan bilangan perokok saban hari semakin meningkat dari masa ke semasa. Sekaligus hal ini merosengkan banyak pihak di mana asap rokok yang dihembus oleh para perokok bukan sahaja mendatangkan kesan buruk kepada mereka. Malahan, masyarakat di sekeliling mereka juga turut terlibat di mana mereka ini dipanggil perokok pasif. Nampak? Bahawa bilangan perokok pasif daripada kalangan wanita dan kanak-kanak lebih berisiko tinggi untuk menghidapi penyakit berbahaya iaitu serangan jantung, kanser dan strok. Ekoran daripada hal itu, pihak kerajaan terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia dan badan-badan lain telah mengambil banyak inisiatif untuk membendung perkara tersebut. Namun, kadar peratusan bilangan perokok semakin meningkat dari masa ke semasa. Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok berasa tenang. Tar, yang terdiri lebih daripada 4,000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimianya bersifat karsinogen. Sianida, sebatian kimia yang mengandungi kumpulan sianur. Benzena, juga dikenali sebagai benzol, bahan kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Kadmium, logam yang sangat beracun dan radioaktif. Metanol, alkohol kayu, alkohol yang paling ringkas yang juga dikenali sebagai metil alkohol. Amonia boleh ditemui di mana-mana tetapi sangat beracun dalam gabungan dengan unsur-unsur tertentu. Hidrogen cyanida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai bahan kimia pembuat plastik dan racun perosak. Arsenik, bahan yang terdapat di dalam racun tikus. Karbon monoksida, bahan kimia toksik yang ditemui dalam asap buangan kereta. Tingkah laku merokok akan mengakibatkan gangguan pada tahap kesuburan lelaki. Di antara gangguan yang mungkin berlaku adalah mati pucuk yang mana saluran darah ke zakar menjadi sempit dan tidak mampu dilalui oleh sperma. Kualiti sperma terganggu sehingga mengakibatkan kesukaran untuk mendapatkan zuriat. Lemah tenaga batin kerana terjadinya gangguan apabila kemampuan menghasilkan ereksi terganggu. Merokok juga mengakibatkan strok. Merokok menambahkan risiko penyakit berbahaya dan menyebabkan 10 hingga 12% dari kematian di Malaysia. Salah satu penyakit yang dikaitkan dengan kesan merokok adalah strok, iaitu angin ahma. Strok disebabkan oleh salur darah tersumbat di dalam otak. Kerosakan ini disebabkan oleh kesan nikotin yang menjadikan salur darah akan menjadi tebal dan sempit sehingga menyukarkan aliran darah. Akibatnya, sebahagian badan mungkin akan menjadi lumpuh dan mengakibatkan maut. Selain itu, rokok juga mengakibatkan serangan jantung. Merokok juga dikaitkan dengan serangan jantung. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa merokok adalah faktor risiko utama bagi penyakit bahaya dan menyebabkan 10 hingga 12% kematian di Malaysia. Malangnya, 50% golongan lelaki di Malaysia adalah seorang perokok. Akhir sekali, rokok mengakibatkan kanser paru-paru. Merokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti kanser paru-paru. Ia merupakan kanser yang paling kerap dialami golongan lelaki dan amat berkait rapat dengan tabiat merokok. Punca penyakit adalah asap rokok yang mengeluarkan hampir 4,000 bahan kimia beracun dan 53 dari bahan kimia ini boleh mengakibatkan kanser. Kaedah fiqh tentang pengharaman rokok adalah ad-darar yuzal, iaitu setiap kemudaratan seharusnya dihilangkan. Dalil pertama tentang pengharaman rokok. Merosakkan tubuh badan.
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan larangan ke atas perbuatan mencapakkan diri kepada kebinasaan. Ini berdasarkan firman-Nya. Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu ke arah kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Di dalam kaedah usul menyebut larangan membawa erti pengharaman. Justru, larangan di dalam ayat tersebut jelas menunjukkan kepada pengharaman sesuatu perbuatan yang boleh membinasakan diri, dan perbuatan menghisap rokok termasuk dalam perkara yang membinasakan diri seseorang. Dalil kedua, merokok merupakan suatu pembaziran. Perbuatan menghisap rokok termasuk dalam perbuatan membazir. Di dalam Al-Quran, terdapat larangan yang jelas ke atas perbuatan membazir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu membazir. Sesungguhnya golongan yang membazir adalah merupakan saudara syaitan, dan syaitan itu sangat engkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Membazir adalah membelanjakan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ke arah jalan yang batil lagi maksiat. Perbuatan merokok jelas merupakan suatu bentuk maksiat, maka membelinya dianggap sebagai suatu pembaziran. Ketiga, rokok merupakan suatu kotoran. Hakikatnya, rokok adalah sesuatu yang mengandungi bahan-bahan yang kotor seperti nikotin, tar dan selainnya. Fitrah manusia tidak dapat menafikan hal ini bahawa ia merupakan suatu kotoran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihalalkan kepada kamu perkara yang baik dan diharamkan ke atas kamu perkara-perkara yang kotor. Surah Al-A'raf ayat 157. Dalalah pengharaman adalah pada lafaz tahrim di dalam ayat di atas yang menunjukkan bahawa perkara-perkara yang kotor itu haram ke atas umat manusia. Mewartakan kawasan larangan merokok di premis-premis makan dan tempat terbuka. 1. Peniaga harus meletakkan papan tanda larangan merokok. 2. Peniaga tidak dibenarkan meletak bekas abu rokok di atas meja. Dengan ini, perokok akan susah untuk mendapatkan kawasan untuk menghisap rokok secara terbuka. Selain itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia seharusnya mengadakan kempen anti rokok. Hal ini demikian kerana untuk menyedarkan perokok-perokok tegar tentang bahaya rokok dan risiko yang bakal dihadapi. Dengan ini, perokok-perokok tegar akan sedar dan tidak akan merokok lagi. Akhir sekali, pihak berkuasa perlulah meningkatkan usaha dalam membanteras penjual rokok, terutamanya rokok seludup. Para peniaga yang menjual rokok seludup seharusnya dikenakan hukuman yang lebih berat supaya mereka tidak akan mengulangi kesalahan mereka lagi. Kesannya, perokok tidak boleh mendapatkan rokok daripada premis-premis ini.